Hmm. Okey, dapat tengok eh? Okey, dapat tengok full tak cikgu punya ni? Skrin ni dapat tengok full tak? Separuh je. Tak, separuh je. Okey. Dia besar sangat kot cikgu letak. Okey, tak apalah. Sekejap ni nampak. Ini sama je cikgu bagi yang dekat kelas tu. Dekat kelas pula, dekat grup. Dekat grup Okey, jap. Uh, Okey, nampak penuh tak? Respon buka suara sebab cikgu tak boleh buat yang Separuh separuh tu. juga. Separuh juga. Okey. Tak apalah, yang ni awak tengok je lah hari ni jadi cikgu ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar 5 Argon yang dapat bersiaran pada hari ini. Sebenarnya kelas kita 8.30 tapi hari ini sekarang dah 8.49. Okey, jadi next kelas tolong patuhi masa sebab kesian dengan kawan-kawan awak yang menunggu jadi pada hari ini apa yang kita nak belajar? Okey, kalau ni dapat penuh tak tengok? Komen cakap sebab cikgu tak boleh nak baca chatting. Separuh juga. Kalau tak nanti dia gangguan. Dapat tengok tak? Separuh juga. Separuh juga. Kenapa separuh ni? Sekejap. Ke cikgu kena buat macam ni? Yang ni full tak? Full. Full. Respons orang cakap? Full. Dapat. Full tak? Okey, so cikgu buat full macam ni lah. Okey, so hari ni cikgu teruskan kalau awak tak nampak cikgu punya skrin, awak bagi tahu tau. Kalau tak nampak skrin cikgu bagi tahu. Okey. Okey, thank you Fatimah. So cikgu kena buat macam hari itulah, sekejap buka muka awak, sekejap cikgu buka cikgu punya slide. Okey, so hari ni kita nak buat teknik menjawab kertas 2 bahagian A. Minggu lepas kita dah buat bahagian B. Jadi, untuk bahagian A ni, apa yang kita kena kuasai? Okey, kita tengok yang pertama Okey, sorry. Okey, topik utama yang ada dekat dalam kertas 2 bahagian A, yang pertama ketaksamaan linear ataupun set. Yang tu yang lori-lori ataupun kalau macam peperiksaan percubaan hari tu, cikgu keluarkan soalan tu dia dah berlorek, lepas tu keluarkan ketaksamaan dia. Ingat hari tu ramai yang buat salah yang dia punya simbol tu. Awak pergi buat sama dengan. Saya rasa lebih separuh kelas kot yang buat macam tu Jadi bila ketaksamaan ni awak kena buat lebih kecil ataupun lebih besar. Okey, seterusnya persamaan kuadratik. Yang ketiga garis dan satah dalam 3 matra. Yang keempat penaklukan matematik. Yang kelima persamaan garis lurus. Yang keenam metrik. Yang ketujuh pepejal dan isi padu. Ke-8 kebarangkalian. 9 luas di bawah graf dan 10 perimeter dan luas. Okey. So setakat ni ada masalah tak? Cikgu kena make sure okey lah. Okey tak? Boleh dengar? Cikgu buat ni. Okey? Boleh dengar tak yang cikgu present? Okey, boleh. Nampak skrin tadi yang cikgu tunjuk? Okey, thank you Wani. Alright, okey. So cikgu sambung. Okey, ni kita pergi dah tajuk utama, topik utama. Okey, so sekarang kita nak pergi tengok satu-satu. Okey, bahagian A. Jadi untuk bahagian A ni,
Kita tengok yang pertama ni graf fungsi ni kita nak buat ketaksamaan dia. Okey, jadi kita tengok soalan ni. Pada graf di ruang jawapan, lorik rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. 2x tambah y lebih besar atau sama dengan 2. Okey, kita cari dulu. Yang pertama kita tengok dulu dekat mana dia punya garisan. 2x tambah y lebih besar atau sama dengan 2. Okey, di sini. Jadi garisan dekat sini. So kalau lebih besar, dia ke mana? Ke atas ke bawah? Yang ni bukan ke kanan kiri ke atas ke bawah? Atas. Ni siapa ni? Thailand. Ke atas ke bawah? Cikgu nak suara. Ke atas, cikgu. Respon seorang. Ke atas ke bawah? Ni garisan ni. 2x tambah y sama dengan 2. Atas. Mana ni? Tak ada suara pun? Cikgu nak suara. Kalau tak, cikgu terpaksa apa? Ke atas, cikgu. Atas. Kalau tak, cikgu kena tengok awak punya komen. Okey, atas ke bawah? Atas. Kalau lebih besar? Atas. Okey, atas. Dia bila cakap macam ni, cikgu kena tengoklah awak punya chatting ni. Sekejap, cikgu try. Boleh kot. Okey, ini pun. So, okey, jadi sekarang ni, okey, yang ni beratas kan? Okey, x tambah y lebih kecil ataupun sama dengan 5. Jadi cari ini dia punya garisan. Lebih kecil maksudnya sebelah bawah. Dan satu lagi y lebih besar daripada x. Lebih besar pada x, kalau y sama dengan x ni, sepatutnya otomatik awak dah tahu dia macam ni. Kalau y sama dengan negatif x, dia macam ni. Maksudnya dekat garisan ni. Kenapa? Sebab y sama dengan x. Maksudnya kalau x di sini 1, y 1. Lepas tu x 2, y 2. So dia akan buat garisan tu straight. Dekat sini Okey, so kita tengok penyelesaian dia. Sebelum tu, ni cikgu nak ingatkan balik. Kalau garisan tu ada yang kat bawah ni garisan padu ni, sebab dia ada yang kat bawah ni. Okey, tapi kalau garisan putus-putus kat bawah ni tak ada. Alright, so untuk garis lurus, y sama dengan A kat mana? Y sama dengan A, yang ni. Y sama dengan A. Kalau X sama dengan B, okey ni. Ni ingat selalu cikgu bising. Kalau Y, tu patah balik. Okey, C, Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X kat mana? Sini. Ni Y sama dengan X. Okey, dan Y sama dengan 2X. Okey, yang ni nanti garis lurus. Ya, siapa tu? Tak nampak, dia separuh. Oh, separuh. So, cikgu tak boleh. Okay, thank you. Thank you cakap dengan cikgu. So, maksudnya cikgu kena buat dia full lah. Okay. Macam ni okay tak? Full. Full. Okay, cikgu. Nampak. Okay, cikgu. Okay, full tak? Dah full. Okay, thank you. Cikgu tak boleh buat dia kecil lah. Okay, so ini garis-garis lurus dia. Okay, so kita tengok soalan tadi. Jadi ni, okay, macam mana kita nak buat? Okay, kita tengok. Ni tukar persamaan 2x. Tukar yang ni maksud dia. Ni persamaan tu awak kena tukar. Okay, ni untuk dapatkan dia punya nilai lah. Awak masukkan untuk yang y sama dengan x ni, awak masukkan titik ni. Ni yang cikgu cakap tadi. Buat dua kotak, yang tadi garisan yang ni dah ada kan? Jadi yang kita tak ada yang ketiga ni. Ni tak ada, jadi dia buat kotak macam ni, x, y. Masukkan apa-apa nilai, paling senang dia ambil 0 dengan 5 dekat sini. Jadi bila dia dah dapat dua titik tu, dia sambungkan. Jadi kena make sure lah sambungan dia adalah putus-putus. Okay? Yang tu garis putus-putus je awak dah dapat 1 markah. Belum lorik lagi tau. Okey, then seterusnya bila awak lorik, dekat sini awak akan dapat 2 markah. Jadi jumlah markahnya 3 lah. Okey, tapi kalau dekat sini awak buat garisan padu, agak-agak dapat markah tak?
Kalau awak buat garisan padu, dapat markah tak? Awak buat garis straight je. Sepatutnya dapat markah tak? Berapa markah agak-agak awak boleh dapat kat situ? Ada nak jawab? Dua. Berapa? Tak ada orang jawab pun. Sekarang ni patutnya garisan dia putus-putus. Tapi awak letak garisan padu, straight. Agak-agak dapat markah tak kat situ? Tak. Tak dapat markah. Tak ada orang jawab pun. Tak dapat markah. Tak dapat. Dapat sebenarnya. Mungkin awak dapat 2 markah. Mungkin awak dapat 2 markah kat situ. Sebab garisan awak padu, tempat lorek tu betul. Tapi sebenarnya dia bergantung juga dalam peperiksaan SPM. Dia memang ada dia punya syarat-syarat lah. Okey, kalau ikutkan yang tadi tu, mungkin awak boleh dapat 2 markah. Okey? Tu doa-doa boleh dapat 2 markah macam tu lah. Tapi jangan silap dekat situ Alright. Kita sambung. Okey, salah. Okey, kita sambung yang tadi. Okey, kalau separuh ke apa ke awak cakap sebab cikgu tak boleh tengok chatting awak. Cikgu try buat tapi belum pandai. Okey, so ni yang tadi. Okey. Ni, okey. Bukan 2 markah, 1 markah dekat sini. Jadi awak akan okey. Yang tadi ni. So dekat sini awak tinggal 1 markah lah. Betul lah tadi 2 markah. Okey, kat sini mungkin awak akan dapat 1 atau 2 markah. 1 atau 2 markah. Tengok pada waktu tu dia punya syarat-syarat macam mana. Tapi awak akan dapat markah jugalah. Cuma markah tak full. Okey, seterusnya yang ni kesilapan yang biasa awak buat Cikgu dah kata okey, lorek cantik-cantik. Awak pun cincai je dekat sini terlebih. Okey, dekat sini sengit-sengit ni. Ni tak menggunakan pembaris, sengit-sengit suka hati awak je. Okey, sebab yang ni dia melibatkan 2 titik. Jadi awak kena gunakan pembaris. Dekat sini boleh menyebabkan awak kehilangan markah Okey, seterusnya ni pun kesilapan biasa. Nampak? Dia sebenarnya ulang sekejap. Dia sebenarnya awak dah betul lah tu, awak lorek putus-putus kan. Tapi awak pergi buat lorekkan tu gelap. Terus tak nampak garisan putus-putus tu. Dekat situ pun boleh mengurangkan markah Awak akan dapat juga markah lorek tu tapi boleh mengurangkan markah awak kat situ. Okey, jadi hati-hati bila jawab soalan ni. Okey. Yang ni pula soalan yang seterusnya. Dia bagi Okey, yang ni dia nak tentukan sama ada titik 3, negatif 2 memuaskan ini ke tidak. Okey, jadi macam mana awak nak selesaikan dia? Sekejap Okey, ini soalan dia tadi. Okey, yang mana satu? Sebenarnya yang mana satu? Awak masukkan. Ini persamaan ni awak tengok tak? Persamaan ni sama ni sebenarnya. Y sama dengan 1/3 X tambah 7. Ini pun 1/3 X tambah 7. Ini Y 1/3 X tambah 7. Yang beza ni ketaksamaan dia. Sama ada dia sama, lebih kecil atau lebih besar. Jadi dia nak awak tentukan titik 3, negatif 2 tu dia valid tak ataupun dia memuaskan tak ketaksamaan yang mana satu. Jadi apa awak buat? Masukkan ni X dengan Y kan? Awak masukkan X kat sini. X kat sini kan? Jadi X ni potong 1 tambah 7. Jadi negatif 2 ni 1 tambah 7 8 kan? Negatif 2 tu sama dengan 8 ke? Lebih besar dengan 8 ke? Ataupun lebih kecil dengan 8? Jadi persamaan yang betulnya adalah yang ni lah. Negatif 2 lebih kecil daripada 8 kan? So yang ni. Okey. Sampai sini. Faham tak? Ada yang sesiapa tak faham tak?
Saya tak faham. Sampai yang tadi tu yang cikgu tunjukkan, dia bagi awak titik. Lepas tu dia suruh awak tentukan sama ada dia menepati tak ataupun dia yang mana yang dia sesuai, lebih kecil ke, lebih besar ke ataupun sama dengan. Boleh faham? Siapa yang tak faham boleh tanya sekarang. Sikit tak faham. Okey, cikgu ulang Okey, Thailand awak tengok. Yang lain pun tengok. Ini soalan lain. Ini soalan kalau, okey awak tengok sini Kalau dia, okey tengok. Ni soalannya. Soalannya dia kata tentukan sama ada titik 3 negatif 2 memuaskan sama dengan ke? Awak tengok ni sama Dia punya persamaan ni sama. Okey, yang ni lebih kecil, ini lebih besar. Jadi antara tiga-tiga ni mana dia memuaskan titik ni? Awak ambil yang ni X, ini Y kan? 3 adalah X, negatif 2 adalah Y. Maksudnya bila awak masukkan dalam antara tiga-tiga persamaan ni, yang mana akan dapat jawapan tu betul? Maksudnya yang mana akan dapat sama dengan ke, lebih kecil ke ataupun lebih besar? Itu soalan dia. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Alright, so sekarang ni tengah-tengah ni tak tahu sama dengan ke, lebih kecil ke, lebih besar. Jadi awak masukkan nilai X ni. X ni 3 kan? Masukkan di sini. Jadi sini kan? Awak selesaikan, awak akan dapat, awak potong ni, awak dapat 8. Jadi negatif 2 dengan 8. Negatif 2 lebih besar ke, lebih kecil ke ataupun sama dengan 8. So jawapan dia lebih kecil lah. Jadi antara tiga-tiga ni, inilah jawapan dia. Ni jawapan dia. Okey, titik 3 negatif 2 memuaskan persamaan ini. Okey, boleh? Setakat ni boleh tak? Thailand dah faham? Okey, good Wani. Yang lain boleh? Ini yang mungkin antara soalan-soalan dia lah yang keluar untuk soalan ni. Okey? Alright. Kalau ada tak faham, awak stopkan cikgu cakap je tak apa. Cikgu akan stop nanti. Alright. Kita sambung Okey. Jadinya sekarang, okey itu soalan tu dah selesai. Okey, ini yang kita buat tadi. Okey, pada graf di ruang jawapan, lorikkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Okey, yang ni tolong kalau lorik ni cikgu rasa tak ada masalah. Lorik lebih besar ke, lebih kecil ke, yang tu biasanya awak boleh buat lah. Ini tengok X lebih besar atau sama dengan kosong. X sama dengan kosong, maksudnya lebih besar ke kanan. Yang ni jangan keliru. Yang lain ni cikgu rasa dua ni tak ada masalah untuk awak. Kecuali kalau dia bagi persamaan, dia tak ada garisan. Kalau tak ada garisan tu awak kena buat table lah macam tadi tu. X, Y, lepas tu letak nilai yang senang. Biasanya kita akan letak kosong lah. Tu yang paling senang untuk dapatkan nilai. So tolong berhati-hati yang ni. Biasanya markanya 3. Okey, seterusnya persamaan kuadratik. Cikgu nak awak buat sekarang. Cikgu bagi masa 1 minit. Try, cikgu suruh bawa pensel kertas, pensel dengan kalkulator kan. Cuba buat sekejap. Cikgu tunggu kejap. Okey, cuba selesaikan. Okey, dah dapat dia punya soalan? Okey, easy Thailand. Yang mana easy? Okey, cuba. Dah dapat belum? Kalau dah dapat, cikgu nak jawapan dia berapa? Tengok betul ke tak? Awak typekan dekat jawapan. Yang dah dapat,
typekan dekat ruangan jawapan. Okey, yang baru masuk, ni soalan kita. Cikgu bagi awak tadi 1 minit, so dah tinggal 30 saat lah ni. Cuba buat soalan ni. Siapa yang baru masuk? Okey. So setiap kali kelas pastikan awak ada sediakan pensel ke, pen ke, dengan kertas, lepas tu kalkulator. Okey, cikgu akan cuba bagi soalan-soalan macam ni lah. Okey, yang dah selesai dapat jawapan, typekan dekat tu, dekat komen. Dapat tak ni? Dapat soalannya tak? Hai Dominik. Morning. Untuk orang-orang yang baru masuk ni. Dominik, cikgu bagi soalan sekarang. Cuba jawab. Soalannya ni. Ni soalan dia. Okey, ni soalan wajib. Okey, dah. Mana ni? Tak dapat jawapan. X sama dengan 3. Okey, tak apa. Kita tunggu jawapan PW dapat 3 orang lain. Okey, good morning. Okey, dari sini jawapannya apa? X sama dengan 3, X sama dengan negatif 2. Tak apa, nanti kita tengok jawapan Morning Rishwin. Baru bangun ke Rishwin? Lambatlah Rishwin masuk hari ni. Soalan hilang. Awak lambat salin. Okey, cikgu tunjuk balik. Ni soalannya. Cepat, siapa yang baru masuk? Ini yang simple cikgu tak bagi yang susah pun. 4 markah. Okey, dah. Okey, dah. Okey, Thailand X tolak 3, X tambah 2. Cikgu nak X sama dengan berapa? Jawapan dia. Okey, X sama dengan 3, X sama dengan negatif 2. Itu jawapan akhir. Tapi kita tak tahulah betul ke tak. Okey, okeylah. So, cikgu rasa boleh stop dulu buat. Kita tengok jawapan yang betul. Yang siapa yang sedang buat tu tak apa. Nanti lepas kelas awak boleh sambung. Okey? Alright. So, yang ni jawapan dia. Ni soalannya 4 markah So tolong, sebenarnya untuk subjek matematik ni awak dah tahu. Cikgu pun selalu bagi tahu soalan apa keluar, soalan apa keluar. Jadi awak gunakan waktu sekarang ni untuk buat ulang kaji. Sebab tu cikgu galakkan awak buat soalan-soalan peperiksaan. Sebab dekat situ memang soalan pattern tu yang keluar. Dia kalau pusing-pusing pun mungkin dia kebatkan sikit. Okey? Jadinya ni kita punya penyelesaian. Betul tak? Ada orang kata jawapan dia X sama dengan 3, X sama dengan negatif 2. Okey, jawapan betul. Tapi awak dapat markah penuh tak? Okey, kita tengok. Sampai dekat sini X kuasa 2 tolak X tolak 6. Baru awak dapat 1 markah sebenarnya. Kadang-kadang cikgu kesian. Okey, cikgu pun bagi markah dekat atas ni. Sebenarnya yang kat atas ni tak ada markah. Dia akan dapat markah bila awak dah betul persamaan ni. Okey, jadi dekat sini 1 markah. Next, dekat sini awak akan dapat 1 markah. Dekat sini awak akan dapat 2 markah. Okey, jumlahnya 4 markah. Okey, check. Siapa yang dapat full mark, dapat 4 markah? Saya. Cepat, cikgu nak tengok siapa yang dapat 4 markah. Syatibi. Syatibi. Okey, lagi? Siapa lagi? Sekejap. Siapa lagi dapat 4 markah? Okey, bagus Wani. Okey, Arif bagus. Dashini bagus. Thailand bagus. Okey, lagi siapa? Siapa lagi dapat 4 markah? Yang bagi cikgu jawapan tadi siapa? Joanne. Betul tak jalan kerja? Joanne. Siapa lagi kat atas tadi? PW dapat 4 tak? Okey.
Okey, Joanne dapat betul. Okey, good. Dapat. PW dapat. Okey. Bagus soalan ni. Yang tu tadi soalan yang agak mudah tau. Tapi dia kadang-kadang bila ada pecahan, yang tu awak kena buat latihan banyak lah. Sebab tu kena biasakan dengan soalan-soalan. Macam cikgu cakap, awak tengok je dekat dalam cikgu punya channel Telegram tu. Tak payah nak scan ke apa, awak tulis je. Sebab dia biasa soalan tu dia pendek. Awak tulis, awak buat, lepas tu awak PM cikgu. Send gambar jawapan awak. Betul ke tak? Tu je cara yang cikgu boleh tolong awak. Dan awak pun boleh tolong diri awak sendiri. Alright, so kita teruskan Okey, jadi ini dah dapat 4. Ini yang tadi. Ini antara kesilapan yang biasa awak buat. Okey, dekat sini dia dah dapat 1. Lepas tu dia tak ada pemfaktoran. Dia terus dia tekan kalkulator, terus ada jawapan. Memang kosong. Walaupun cikgu, saya punya jawapan betul. Memang jawapan awak betul. Tapi awak tak ada jalan kerja, terus kosong. Awak dapat 1 markah je kat sini. Okey, yang kedua, dia bagi dekat sini X. Tapi awak pergi buat sini T. Dekat sini pun tak ada markah lah. Kosong-kosong. Markahnya 1 je. Okey, yang ni pula awak nampak tak simbol ni? Awak pergi letak koma dekat sini. Salah. Okey, so bila dekat atas ni jalan kerja salah, dekat bawah pun salah. Sebab tu matematik ni dia sangat pentingkan jalan kerja. Jangan malas buat jalan kerja. Kalau tak awak betul ni jawapan kat sini. Lepas tu tak buat jadi tak dapat markah. Okey. Okey, next. Ini satu lagi. Kalau dia dalam bentuk pecahan, okey, sepatutnya cikgu kata apa? Dia kena buat apa dekat sini? Dia kena jadikan 2x tambah 5. Ni maksudnya pemfaktoran ni tidak lengkap bila dia dalam pecahan. Okey, jadi dekat sini kalau nasib awak baik, awak tinggal 3 markah lah, dekat sini dia potong. Dia tolak 1 markah. So hati-hati, ni yang cikgu kata yang macam agak susah sikit. Dia tak susah sebenarnya tapi dia pecahan. Untuk yang topik ni, kalau siapa yang pernah tengok, sebenarnya cikgu pernah buat tutorial dalam cikgu punya YouTube. So boleh search balik lah mana-mana pattern ataupun soalan-soalan yang cikgu dah buat dalam cikgu punya YouTube. Okey, cuba tengok soalan ni. Cuba jawab sekejap. 1 minit. Ataupun kalau tak boleh jawab pun cuba fahamkan soalan dia. Boleh nampak dia punya tu? So untuk nampak ni cikgu tengok jap. Fahamkan soalan dia. Okey. Bagus Rishwin. Macam pernah nampak je soalan ni. Baguslah kalau pernah nampak soalan ni. Memang cikgu pernah bagi dalam kelas. Ini sebenarnya saya tak ingat lah. Mungkin soalan percubaan ke, soalan SPM ke. Tapi antara soalan yang famous lah. Tapi sebenarnya dia suruh awak selesaikan yang macam tadi. Cuma dia bagi ayat. Okey, dah baca dah. Okey, dapat tak soalannya? Macam pernah nampak. Okey, dapat tak soalannya? Cikgu share lagi sekali. Okey, boleh tak? Okey, dah ada idea. Okey, cikgu teruskan Cikgu sebenarnya bukan nak suruh awak selesaikan sampai habis, tapi cikgu nak awak fahamkan soalan tu. Okey, jadi cikgu sambung Okey, rajah 3 menunjukkan pandangan sisi sebuah pondok yang terdiri daripada bumbung berbentuk segitiga. Ni bumbung dia. Segitiga dan dinding kayu berbentuk segi 4 tepat. Ini dinding kayu. Okey, ini pondok, ada satu pondok, dia tengok daripada sebelah sisi lah. Kita akan nampak segitiga dia punya bumbung, lepas tu ada segi 4 tempat kayu kat tepi tu. Okey, kemudian dia bagi awak panjang pondok ialah 5 kali lebih panjang daripada tinggi tegak bumbung. Okey, tinggi tegak dia dekat sini. Kita tak tahu kita tak tahu. Jadi bila tak tahu kita andaikanlah itu X. Okey, jadi katakan sini X.
Okey, katakan X. Okey, katakan ni katakan tinggi ni kita bagi dia X lah. Okey, sini X. Okey, kemudian dia kata tinggi dinding kayu ialah 4 cm lebih tinggi daripada 3 kali tinggi tegak bumbung. Jadi 3X 3 kali tinggi tegak bumbung kan. Okey, 3X tambah dengan berapa? 4 meter. Sebab dia kata kena baca ayat dia betul-betul. Tinggi dinding kayu ialah 4 meter lebih tinggi daripada 3 kali tinggi tegak bumbung. Dan luas bumbung adalah sama dengan luas dinding kayu. Ni luas bumbung. Luas bumbung ni. Luas bumbung sama dengan luas dinding kayu. Hitung tinggi tegak dalam M bumbung itu. X ni berapa? Okey. Satu lagi ni kita tengok. Panjang pondok ialah 5 kali lebih panjang daripada tinggi tegak. Jadi panjang ni daripada sini ni. Ni keseluruhan ni. Panjang ni. Ni sampai sini. Okey. Ni sampai sini adalah 5X. Alright. So ini 5X. Okey. Awak kena faham dia punya soalan, apa yang diperkatakan dengan soalan tu. Okey? Okey, so setakat ni boleh faham tak soalan tersebut? Boleh nampak? Nampak macam apa yang cikgu explain sama tak dengan apa yang awak faham? Sepatutnya macam Rishwi ni yang dah pernah nampak, boleh je jawab soalan tu. Okey tak? Berespon sikit. Okey, boleh. Okey, thank you Dashni. Cikgu sambung Okey, jadi penyelesaian dia. Ini penyelesaian dia. Okey. Ni tadi. Sini X, ini 3X tambah 4, ini adalah 5X. Jadi, luas bumbung sama dengan luas dinding kayu. Luas bumbung ni segitiga ni, sama dengan luas dinding kayu. Okey, macam mana nak cari luas dinding kayu? 3X tambah 4 darab dengan 1. Bersama dengan luas segitiga. Okey, jadi luas segitiga apa formula kita? Ni formula kita, luas segitiga ni. Ni kejap. Okey, ni, ini kita punya luas segitiga. Bolpen cikgu warna apa ni? Boleh lah. Okey, warna merah. So ini kita punya luas segitiga. Ni luas segitiga sama dengan luas segi 4. Luas segi 4 yang ni. Ni luas segi 4. 3X tambah 4 darab dengan 1. Lepas tu awak selesaikan. Ni selesaikan macam biasalah. Yang ni kemahiran awak nak selesaikan. Yang ni patutnya tak ada masalah. Tu yang cikgu kata tadi, berhati-hati dengan kalau ada pecahan. Jadi bila dekat sini awak akan dapat last kali dekat sini. Ni kan. Okey, kemudian awak akan dapat nilai ni. Awak akan dapat nilai ni. Okey, cikgu nak awak salin sekejap yang ni. Awak salin ni. Awak salin ni. Simpan ni. Nanti cuba buat. Dapat tak? Dapat tak yang macam cikgu bagi? Ni jawapan dia ni. Okey, seterusnya bila dekat sini tadi soalan dia tanya berapakah tinggi kan? Kita boleh tak ambil yang negatif ni? Tak boleh. Kita ambil nilai yang positif sahaja. Untuk nilai tinggi, kita ambil positif sahaja. Okey? Okey, kita tengok. Ni 1 markah. Dekat sini 1 markah. Okey, dekat sini 1 markah. Dan bila dapat jawapan tu 2 markah. So jumlah keseluruhan dia adalah 5 markah. Okey? So kesilapan biasa. Apa yang awak biasa buat? Tengok, sini dah dapat 1 markah. Okey, sini 1 markah. Sini dah dapat 1. Dekat sini awak tak nyatakan. Tadi kan cikgu katakan untuk tinggi dia nilai positif je. Awak tinggalkan jawapan dalam macam ni. Jadi awak telah kehilangan markah dekat sini 1. Okey, boleh? Ada masalah sebelum kita pergi soalan yang seterusnya? Kalau ada masalah awak stopkan cikgu. Okey. Okey tak? Boleh tak?
Respon sikit. Dah tinggal 20 orang dah. Mana yang lain ni? Tak faham. Okey, yang mana tak faham Thailand? Soalannya tak faham ke penyelesaiannya tak faham? Kalau soalannya tak faham, nanti cikgu akan print screen bagi dekat awak. Thailand yang mana tak faham? Cara nak keluarkan persamaan ke? Penyelesaian segitiga. Okey. Penyelesaian segitiga, formula segitiga lah. Formula segitiga ni. Ni. 1/2 darab dengan 5x. 5x ni yang panjang ni lah. Okey, kita punya formula segitiga. Ni. Formula segitiga kita. Kejap Okey, formula segitiga kita 1/2. Keluar hitam pula. Merah. Okey. Ni formula segitiga. 1/2 darab dengan 5x darab dengan 3. Darab dengan x. 5x yang mana ni? 1/3 ni. Ini kita punya segitiga. So 5x dia yang ni lah. Sama dengan yang bawah. Okey. Formula kita 1/2. 1/3 pula cikgu salah cakap. Okey, 1/2. Formula segitiga ni 1/2. Ni, yang ni. Sama dengan yang ni. Tengok balik soalan tak apa, nanti cikgu akan print screen soalan ni. Awak boleh praktis. Tengok cara penyelesaian. Cuma cikgu nak awak selesaikan yang ni. Yang atas ni. Yang ni. Dapat tak macam yang cikgu selesaikan ni kat bawah ni. Okey? Okey. Boleh Thailand? Okey. Okey, yang lain ada masalah tak? Yang lain ada masalah tak? Okey. Boleh. Okey, cikgu sambung Okey, ni penyelesaian tadi. Okey, cikgu dah sampai sini. Okey, kita masuk persamaan linear serentak. Okey, persamaan linear serentak ni ada 2 kaedah. Cuba ambil ni soalan ni. Cikgu nak awak buat sekejap, 1 minit. 5P tolak 4Q sama dengan negatif 4. P tolak 2Q sama dengan negatif 8. Buat mana-mana penyelesaian kaedah ataupun mana-mana kaedah yang awak rasa awak boleh buat. Okey, ada kaedah penggantian, ada kaedah penghapusan. Okey, jawab sekarang. Boleh? Dah dapat dah soalannya? Sementara awak buat tu, cikgu nak ambil kedatangan. Dari sini. Kalau dah dapat, tunjukkan jawapan. Okey. Dah dapat cikgu nak jawapan jangan lama sangat.
Dah. JH ni siapa? Tulisan Cina ni? Junhoi eh? Junhoi eh? JH. Hello, ada orang tak? Senyap je ni. Junhoi ke? Ke Junhoi tidur? Ya. Buka tidur. Ya. Halo. Dengar lah Junhoi. Tak ada, Meng. Okey. Junhoi kan? Okey. Okey. Cikgu tengah ambil kehadiran ni. 20 orang. Siapa Siapa yang tak ada ni? Yang lagi satu itu Tan Yenting. Okey. Tiben. Alright. Cikgu dengar. Yang lain terus jawab. Tiben. Siapa Dini? Dah dapat ke belum? Lambatnya. Dah lambat sangat. 15. Dah. Siapa ni? Ini. Tong Yanzen. Yanzen tidur Soalan senang. Okey. Yang lain dah dapat tak? Okey, Rishwe. Cik Wei tak tidur Ni Tyrex ni, siapa Tyrex ni? Tulisan Cina ni. Okey, tak apa, nanti sambung. Okey, Q6. Cikgu tengok jawapan. Q6, P4. Q6, Tiben jangan tulis macam tu. Q sama dengan 6, P sama dengan 4. Okey, so kita tengok jawapan Sebenarnya dia tak kisah awak gunakan penggantian ataupun penghapusan. Asalkan bukan matrix ataupun kaedah ikan tu. Okey, so kita tengok. Sekiranya awak gunakan kaedah penggantian, awak tengok. Betul tak? Yang ni sepatutnya, tengok. Mana? Okey, ni dapat 1 markah. Awak buat yang ni, siapa yang buat kaedah penggantian, awak tengok awak punya jalan kerja Kalau yang buat yang ni dapat 1 markah. Okey, kemudian dekat sini, bila awak samakan, awak dah dapat 1 markah. Q sama dengan 6, 1 markah, dan bila awak masukkan, awak dapat lagi 1 markah. So tadi Q dapat 6, P dapat 4. So dekat sini untuk yang penggantian macam inilah kaedah dia. Okey, siapa yang buat penghapusan? Bila awak darab 5 ni, okey, dekat sini dah 1 markah. Okey, maksudnya awak tukarkan yang ni dia dah dapat 1 markah Kemudian yang ni yang lain tu macam tadi. So dah dapat 4 markah. So cikgu harap dekat sini tak ada sesiapa lagi yang tak boleh nak jawab. So kalau tak boleh nak jawab, tolong salin balik soalan ni, buat sampai boleh jawab. Okey, ni soalan nombor 5. Baca sekejap. Soalan ni pun sebenarnya macam dah jumpa kan? Okey, so macam tadi tu dia bagi soalan direct. Ni soalan yang berayat. So bila berayat ni awak kena baca betul-betul soalan dia Okey, kita teruslah. Jadual 2 menunjukkan harga tiket bagi tayangan amal SMK Refrisia. Okey, kategori dia ada dewasa, ada kanak-kanak. Lepas tu harga untuk tiket dewasa adalah RM16 dan kanak-kanak adalah RM10. Jadi bila dekat sini, apa yang awak kena buat ni? Ni yang cikgu selalu tunjuk. Okey, dekat sini awak kena highlightkan lah sebenarnya awak nak buat. Ni, awak kena bagi tahu bilangan tiket dewasa kita nak wakilkan dia sebagai X. Bilangan tiket kanak-kanak kita nak wakilkan dia sebagai Y. Yang ni awak kena maklumkan kena tulis. Kemudian ayat dia sebanyak 125 tiket telah dijual dan kutipan untuk tayangan amal adalah 1,820. Jadi yang ni persamaan ni adalah benda yang sama.
Okey, jadi dia kata, bukan benda yang sama maksud cikgu, ini melibatkan satu tips ataupun satu clue untuk awak buat persamaan. Yang ni satu lagi clue. Jadi untuk tiket, sekarang kita tengok tiket kan. Jadi bila tiket, lawan dia dengan tiket jugalah. Nampak? Jadi tadi kita wakilkan tiket dewasa adalah X. Okey, tiket kanak-kanak adalah Y. Jadi X tambah Y sama dengan 125. Dan 1820 ni duit kan. Jadi dia sama dengan yang ni, duit. Cuma apa yang awak kena buat, satu, bila ada nilai macam tu jangan masukkan yang ni. Okey, dan jangan masukkan RM. Sebab ini boleh menyebabkan awak salah. Salah tu maksudnya awak jadi keliru. Dia punya unknown tu apa. Sebab kita ada X, kita ada Y. Kalau awak letak RM ni yang boleh menyebabkan awak keliru lah nanti. Jadi awak cuma letak 16X ni tambah 10Y sama dengan 1820. Ini persamaan yang awak kena betul. So awak betul yang ni, awak akan betul next lah insyaAllah lah. Okey. So setakat ni okey ke tak okey? Boleh respon sikit, setakat ni okey tak? Okey, cikgu. Okey, very good, Rishwin. Okey, boleh faham Okey, Pewi. Okey, Wani, good. Okey, so cikgu sambung. Ni cara penyelesaian. Okey, so penyelesaian dia dekat sini. Ni tadi. Ini bila awak tukarkan, awak akan dapat X. Ni tak kisahlah, yang ni dia buat kaedah penggantian jadi dijadikan X yang ni, dia jadikan kepada X sama dengan 125 tolak Y. Masukkan X ni dalam persamaan yang kedua ni. Duduk kat dalam ni. Okey? Tengok in color. Okey, sekarang ni persamaan satu ni. Okey, persamaan satu ni. Okey, dia buat sini. Okey, kemudian dia masukkan nilai X ni pula dalam ni. Ni, dalam ni. Okey, boleh nampak jadi dia selesaikanlah macam biasa. So dia akan dapat nilai Y dapat berapa, X berapa. Okey. So jadi nanti boleh tengok. Ini kalau dia guna kaedah penghapusan. Maksudnya soalan ni tak kisah. Awak cari yang paling senang untuk awak buat. Okey, yang ni dia darabkan dengan 16. Sebab dia nak samakan. Okey, dia nak samakan dekat sini. Jadi nanti senang dia tolak. Ni dia tolak. Okey, so dia terus dia dapat Y 30, X sama dengan 95. Okey, ini soalan garis dan satah dalam 3 matra. Okey, so awak tengok baca dulu soalan. Tengok dulu soalannya. Cikgu nak awak bagi tahu cikgu sudut dia. Type dekat chatting tu. Sudut dia berapa? Ada yang dah dapat tak chatting? Ni berapa sudut dia? Oh tu Tiban bukan Rishwin. Okey, tak apa. Dah dapat tak sudut dia tadi? Cikgu nak sudut dia. Namakan sudut di antara satah KLMN dan satah UTMN. Ini ada 4 markah, sekurang-kurangnya dapat 1. Itu sekurang-kurangnya. Dapat markah 4 lagi bagus. Okey, cikgu nak tengok siapa yang dah boleh jawab sudut dia apa. Type dekat sini. LMT, KNU. Baru nampak Tong Yan Zen. Orang lain dapat tak? Cikgu tunjuk balik. Yang lain dapat tak? Yang Zain kata, awak tengok sebab sekarang ni sudut dia antara KLMN macam ni kan. Lepas tu satah UTMN dia macam ni. Okey, sekejap tak nampak cikgu present.
Nampak tak? Okey, nampak kan? Okey, so KLMN macam ni, UTMN macam ni. Jadi sudut dia mesti yang kat tengah-tengah ni. Yang bercantum tu mesti sudut dia. Okey? Okey, yang lain? Okey, dapat. Balik kaedah penghapusan tadi. Terlepas. Okey, Rishwin. Sekejap ya, cikgu nak sudut tu dulu. Nanti cikgu patah balik yang tadi. Yang lain dapat tak? LMT, KNU. Okey. So yang dah dapat. Okey, kita tengok penyelesaian dia. Alright. So yang ni macam cikgu cakap tadi sebab dia macam ni. Okey. So kita dapat jawapan dia KNU atau LMT. Maksudnya siapa yang ambil dekat sini betul, siapa yang ambil dekat sini pun betul. Okey, jadi dia punya sudut 90 darjah. Okey, ni LMT. Dia tak tulis ni. Tulis tak? Sini MT. Okey, so awak ambil sudut dia. Sekejap. Sini 40. Sini 90. Jadi awak ada sudut dekat sini. LMT. Okey, LMT. Okey. Jadi gunakan cos. Yang ni satu markah, yang ni satu markah. Okey. Kemudian awak yang sekarang ni dia cari separuh tau sebab dekat sini 90 darjah. Dah dapat jawapannya, dia darab dengan 2. Kenapa darab 2? Sebab dia cari separuh ni. LMT tu kan dia macam ni. Jadi dekat sini 90, dia mesti 90. Bila cari sudut, dia mesti ada sudut 90. Ni sekejap Okey, 90. Okey, sini mesti 90. Ni. Jadi dia sekarang ni dia ambil separuh je kat sini. Jadi dia ada lagi separuh dekat sini. Dekat sini. Okey. So sini ada lagi 90. Sini. Alah, cikgu salah. Sekejap. Okey. Yang ni okey Tak ada masalah Kenapa dia ambil 2, kena darab dengan 2? Sebab dia bagi separuh-separuh. Okey, ini kita tengok kesilapan biasa yang awak selalu buat. Kalau dekat sini awak tengok macam mana dia tulis cos. Cos theta sama dengan 40/90. Tapi pelajar kadang-kadang dia tulis sini. Dia tak ada. Dia tulis cos je. Tak ada theta. Theta tu maksudnya sudut dia lah. Okey, ataupun dia suka-suka ditambah ni. -1. Ataupun theta sama dengan cos. Dia sebenarnya cos theta sama dengan apa. Dan dia salah guna. Dia ambil tangent. Okey. Yang ni ada soalan tak sebelum cikgu pergi next? Ada masalah tak yang apa? Satah tu. Yang tu tolong 4 markah, kadang-kadang 3 markah. Okey, sekurang-kurangnya dapat 1 lah yang tu. Dapat sudut tu lagi bagus. Sebenarnya dia tak susah. Awak cuma cari dan ingat soka tua ataupun saya tak hafal. Kalau saya hafal tentu tak susah. Itu yang BM. Okey. So Rishwin tadi dia nak kaedah penghapusan soalan tadi. Okey, cikgu patah balik sekejap. Okey, kaedah penghapusan soalan tadi. Ni penggantian. Yang ni ke Rishwin. Yang ni ke Rishwin dapat. Okey, dah. Okey, dah Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Okey, macam cikgu janji tadi. Okey, dah screenshot, good. Cikgu janji tadi, cikgu nak buat kelas dalam sejam je. Okey. Sekarang tadi kita start lebih kurang 8.40. Ni dah 9.40. Ada siapa lagi, ada soalan tak? Sekejap, siapa yang cikgu tak jumpa ni nama dia? Okey, PW Dini Arif. Macam mana cikgu mana boleh tengok rakaman? Okey, nanti cikgu akan save. Cikgu akan save dalam YouTube. Nanti cikgu akan send dekat awak. Okey, jawapan akhir. Menarif.
Jawapan akhir. Mana? Apa Arif tanya, cikgu tak nampak jap. Okey, jawapan akhir sudut. Jawapan akhir sudut yang ni tadi. Ni. Dapat tak? LMT. Tapi kena darab dengan 2 Yang ni. Dapat? Okey, boleh dapat Arif? Okey, nanti cikgu dah, okey, thank you. Cikgu dah ada 3 orang ni, cikgu yang cikgu tak jumpa nama dia. Tak apa, nanti dalam grup awak sambung. Okey, so cikgu akan stop sampai sini sebab cikgu tak nak lama-lama, nanti awak pening. Kita akan sambung hari yang sama, waktu yang sama. Jangan lambat-lambat lah sebab kesian dekat kawan awak. Jadi sebelum tu, okey, tugasan awak, kena bagi tugasan sikit lah. Kalau tak dekat rumah dia lepak je kan. Cuti lama ni. Okey, ni tugasan awak. Okey, setakat ni tadi kita dah buat sampai baru garis dan satah dalam 3 matra. Baru 3 tajuk je sebenarnya. Okey, so kita 4. Tadi graf kan. Graf fungsi ataupun ketaksamaan linear. Okey, ni ketaksamaan linear ataupun set persamaan kuadratik dengan garis dan satah dalam 3 matra. Maksudnya kita baru buat lebih kurang 3-4 tajuk. Set je cikgu tak masuk Jadi apa yang cikgu nak awak buat? Okey, yang pertama screenshot 2 soalan bahagian A dari channel Telegram cikgu tu. Untuk yang 4 tadi tajuk tu, sama ada awak nak soalan yang graf fungsi tu ke, yang kita nak lorekkan ketaksamaan linear tu, ataupun set, ataupun persamaan kuadratik. Lagi satu yang last tadi, garis dalam 2 matra. Lepas tu jawab soalan 2 soalan, lepas tu PM dekat cikgu last hari Rabu. Boleh tak? Ataupun kalau awak tak nak screenshot daripada channel tu, mana-mana soalan yang awak ada soalan kan, cikgu dah bekalkan, awak buat, lepas tu screenshot jawapan tu bagi cikgu. Soalan random, Wani tak kisah, asalkan 3 atau 4 topik tadi yang kita dah belajar. 2 soalan jadilah last hari Rabu sebab kalau tak buat macam ni, awak relax je kat rumah kan. Okey, boleh. Ada apa-apa lagi nak tanya? Okey, thank you Rishwin. Awak PM je anytime, cikgu akan cuba jawab. Okey? Cikgu akan cuba tanda, cikgu pulangkan balik lah. Sebab sekarang ni cuti kita agak lama. Tolong awak susun jadual awak. Hari Senin memang cikgu booking untuk maths Lepas tu nanti kita akan bagi orang lain kalau awak ada soalan bila-bila masa boleh. Cuma hari tu siapa yang cikgu belum reply Dashini ke Vaisha kot ke Dashini hari tu. Ada PM cikgu tapi cikgu belum tengok lagi. Nanti cikgu tengok awak punya soalan balik Sebab hari tu kalau tak kita nak janji jumpa kat sekolah kan. Tapi tak boleh jumpa lah pula. Okey, setakat ni ada soalan tak? Kalau tak ada, cikgu nak bye-bye ni. Cuma nanti tolong tulis nama siapa yang datang. Cikgu baru dapat 16 orang. Ada nama yang cikgu tak jam. Berapa yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada lagi tak? Soalan nak tanya? Dah, okey, Rishwin dah dapat yang TX Rex ni siapa? Okey, siapa-siapa? Okey, ni yang cikgu sebut. Siapa yang cikgu sebut? Alia. Alex. Okey, Alex. Alex Free. Okey. Okey, nama yang cikgu sebut ni awak dah boleh keluar lah. Okey. Buat yang cikgu suruh buat Okey, yang cikgu dah dapat nama ni Syatibi, PW, Dashini, Thailand, Arif, Fatimah, Rishwin, Joanne, Wani, Hidayah, Junhui, Tiben, Dini, Dominic, Tong Yuan Zen, Dani, Alex Ri. Okey, bye. Yang cikgu dah tulis nama ni boleh left group lah. Kita jumpa minggu depan. Okey, sama-sama Thailand. Tempo Tan Yen Ting. Tan?
Tan Yenting. Tan Yang Ting. Okey. Tan Yang Ting. Okey, lagi siapa yang cikgu tak sebut? Dah. Dah. Okey. Sebab tengok ada 20 orang tadi. Okey, bye. Ida Bye. ni. Okey, terima kasih. Siapa? Irdani. Dani dah. Okey, bye-bye. Ting. Dah. Yang Ting ada. Okey, Yang Ting ada. Ini yang tulis Cina cikgu tak pandai baca. Saya. Siapa saya tu? Tulisan Cina cikgu tak pandai baca. Yang tengah. Yang Ting dah. Cikgu sudah tulis. Okey. Siapa lagi? Thank you. Okey, bye. Okey, siapa lagi? Okey, Yang Ting. Okey, bye. Okey, siapa lagi ni? Okey. Tak boleh tukar nama. Okey, tak apalah. At least cikgu tahu awak ada datang. Okey, bye. Jumpa lagi. Nanti cikgu masuk dalam grup Okey, bye. Assalamualaikum Fatimah, Dini.